Baik muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, tajuk kita hari ini ialah antara dosa dan pahala. Sehati sejiwa antara dosa dan pahala. Ya, Ustazah percaya penganjur nak cari tajuk pun bukan senang juga. Dia kata nak tajuk yang lain dari yang lain. Inilah lain dari yang lain. Ya, daripada penganjur ni tajuk ni. Sehati sejiwa antara dosa dan pahala. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, Ustazah nak mengambil satu kaedah yang sangat mendasar, ya. Tapi nak tanya soalan dulu. Siapa dekat sini yang ketenangan dia tu, hati dia tenang, sudah mencapai agak-agak 80% ke atas? Angkat tangan. Takkan tak ada wakil? Dia tak ada wakil langsung dari Rawang, 80% ke atas. Yang datang ni 50% ke bawah ke? Siapa yang rasa diri dia tenang? Alhamdulillah Ustazah, tenang. Ya, bila tenang ni nak buat ibadah juga cepat. Nak buat kebaikan tu cepat. Kejahatan tu tepis semua, tak buat. Itu maksud hati yang benar-benar tenang. Bila sebut tenang, mudah nak ingat Allah. Siapa yang sudah sampai 80% ke atas? Cuba angkat tangan. Tak apa, tak riak, insya-Allah, sebab ni soalan kena jawab. Ya. Ada seorang lagi? Bila ada seorang kat tangan, semua pandang dia, betul ke dia ni tenang? Tadi kat depan tangga tu dia yang membising tadi kan, ya, bila selipar dia kena pijak, ya. Kadang-kadang kita banyak benda kita cuba ukur kan, tapi ketenangan tu kita tak ukur, ya. Yang lain semua ukur. Bila nak buat kek ke, sukat kan? Ada dia punya penimbang tu, gram-gram tu, semua benda sukat. Tapi ketenangan kita tak sukat. Tak apalah, Ustazah pun tak tahu macam mana tuan-puan rasa. Ya, tuan-puan pun tak tahu macam mana yang Ustazah rasa. Sekarang kita bercakap secara general, umum sahaja. Baik. Ustazah cakap daripada apa yang Ustazah tahu dan apa yang Ustazah lalui. Baik, ya. Dalam hidup ni tuan-puan sekalian, insya-Allah tidak ada apa yang bahaya mengatasi dosa kita sendiri. Ya. Dalam hidup ini tidak ada yang lebih bahaya daripada dosa kita sendiri. Oh, bahaya Ustazah, suami saya teruk perangai macam singa. Tak apa, dia jatuh nombor 2. Ya. Bahaya Ustazah, jiran saya mulut jahat. Tak apa, dia jatuh nombor 3. Yang lebih membahayakan diri kita sendiri, yang meragut ketenangan hidup kita, yang sampai kita tak boleh nak sehati sejiwa dengan orang lain, namanya ialah dosa kita sendiri. Setuju tak tuan-puan? Yang paling bahaya dosa kita, yang menekan perasaan kita, yang menyempitkan dada kita, bukan perangai orang. Cuba tengok sejarah yang berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang orang kafir musyrik, musuh agama, musuh Allah tak buat pada Nabi. Kata Nabi gila, kata Nabi ahli sihir, nak bunuh Nabi, nak perangi Nabi, nak macam-macam, pulaukan Nabi, macam-macam. Tapi Nabi sangat kita kenali, subhanallah, dengan seorang yang berjiwa paling tenang, paling lapang. Maknanya apa? Bukan sebab orang buat jahat dekat kita, hidup kita susah. Bukan sebab ada orang yang menyakitkan kita, hati kita tidak tenang. Ingat, yang paling bahaya bagi diri kita adalah apa yang tangan kita buat, apa yang kaki kita buat, apa yang mata kita buat, secara terang maupun sembunyi-sembunyi, sengaja ataupun tidak sengaja. Itulah yang kita pikul 24 jam. Kalau makin berat dosa kita tuan-puan, bayangkan ya Allah, sempitnya, stresnya, tensionnya. Itu istilah moden. Stres, tension, ya. Tapi sebenarnya apa? Yang menjadikan amat stres bukan tanggungjawab semata-mata. Tanggungjawab ada bagi tekanan sikit, tapi hati lapang.
Tapi yang benar-benar menyebabkan hati kita sempit ialah dosa yang kita lakukan.